But mana but ni? Macam mana kita mula melukis? Okey. Dalam ni ada siapa-siapa yang baru, memang tak tahu langsung. Memang tak tahu apa benda korang cerita ni. Ada tak dalam ni? Ada tak? Bab tadi tanya mengenai Barrick. Cat dia ada, saya dah copy cat dia. Ni cat Bab tadi kan. Kenapa tak dapat lukis macam ni? Wala. Mana Bab pergi? Bila melukis, anda tak dapat lukis macam ni. Kalau post dekat grup ataupun dekat ni, kalau boleh hidekan anda punya account number but tak demo ke apa, hidekan Macam saya tak peduli. Ada orang dia tak mungkin privacy, jadi hidekan anda punya account number. Kalau melukis, kenapa ni tak dapat lukis macam ni? A kat sini, B kat sini. Kalau anda lukis macam tu, ni cat berapa ni? Monthly. Basically, ini cerita Bad tadi Kat mana tadi Bad? Fikirkan cerita besar dia. Anda sedang lukis, ini dekat monthly AB. Ini A. Sini A. Okey. Dia kena dapatkan tak, bukan kena hack. Dia macam mana? Ada orang dia tak suka info personal dia. Kalau orang kerja broker, dia nak check akaun anda, dia boleh check. Kalau boleh lah. Bagi siapa tak kisah, macam saya tak peduli. Suka hatilah orang nak tengok, tak tengok hati dia. Okey. Kalau nak melukis penuh, mana nak dapat cat penuh? Kalau kat XM ada tak dapat cat tu penuh. Contohnya macam Barrick ni. Barrick ni tak penuh dekat XM. Ni Barrick. Okey, ni tak penuh. Daripada permulaan kan, kita tak dapat cat tu daripada permulaan. Daripada mula cerita ni. Ni dekat-dekat lah. Dah dekat-dekat. Tapi kita tak dapat permulaan dia. Boleh? Tak dapat. Ni dekat-dekat lah. Dia dekat situ tadi kan. Dekat sini. Cari yang ada gambar dinosaur ni. Dekat, sama ada dekat TradingView ataupun dekat investing.com. Kalau anda trade currency, ini website dia. Bagi mereka yang nak melukis Elliott Wave, benda pertama adalah anda dapatkan cat penuh. Faham tak? Cat yang penuh. Mana nak dapat cat yang penuh tu? Mana kat sini ada tak? Saya dah buang Alah. Cat position sizing, MQL, position coefficient, live trade, calculator, CME, trading view, Reuters. Sama ada dapatkan dekat Reuters ataupun dekat investing.com ataupun dekat TradingView. Dapatkan cat yang penuh. Tengok syarikat ni bila dia mula di listed. Okey. Bila ini adalah benda-benda asas dia. Yang pertama, bila anda melukis saham ataupun equity index, anda akan lukis 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh? Anda akan lukis 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Ataupun 5 macam ni.
1, 2, 3, 4 dan 5. Ataupun anda boleh lukis 1, 2, 3, 4, 5. Anda nak lukis dia sebagai 5. Tak kisah mana rupa dia. Dapatkan yang besar dulu. Sebab ini akan lengkapkan yang lebih besar. Sebagai macam ni. Sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Anda akan sentiasa melukis indeks dan saham dalam bentuk motif. Boleh? Itu yang pertama. Tak kisah macam mana rupa chart dia. Anda akan cuba untuk lukis saham dan indeks dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang pertama. Jadi simple lah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu paling simple. Bila anda melukis kepada komoditi, ini asas dulu kepada sifat struktur. Dalam ni tak ada yang baru kan. Betul-betul baru tak tahu. Saya rasa tak ada kan. Okey. Anda akan melukis 3. Tapi goal bang. Ni goal. Kita ambil yang paling besar dia. Daripada permulaan dia. Ini 5. Macam mana tu? Ya, kalau anda nampak dia sebagai 5, anda akan lukis dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Habiskan A. Anda tak dapat lukis ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Anda akan sentiasa lukis 1, 2 dan 3. Dari bawah. Okay, lepas ni kita balik pada chart bat. Faham bat? Jadi kalau anda lukis contohnya macam ni, mana perginya? Macam ini. Okey. Anda boleh lukis macam ni bat. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Ini A. Pergi sini. Sini B, sini C. Ini 2. Dia kena habiskan something. Jangan lukis, jangan C tu habiskan apa? C tu kena habiskan something. Dia tak boleh tergantung. Kalau anda katakan ini dah habis dan naik ke atas. Boleh? Dia kena habiskan something. Jadi jangan lukis C habis apa? Ataupun 5 habis apa? Dia kena habiskan something. Kalau kita kata dia, jangan lukis tergantung. Kalau tak dia apa? Macam mana kita tentukan bahawa ini satu struktur? Contoh macam Barrick tadi. Faham tak? Macam mana kita tak tentukan bahawa ini adalah satu struktur? Satu view mata kita. Nampak tak kita boleh nampak 5 kat sini? Masalahnya ini pun turun 5. Senang. 5 tu turun belakang, turun pangkat je. Nampak yang saya lukis tadi? 1, 2 kan lain-lain. Kenapa? Apa yang anda nak extend? Kalau macam ni kita extend lekuk 5. 3, 4, 5. Itu extend 5. Fikir, apa aku nak extend? Adakah extend 3 ke, extend 1 ke, extend 5? Sebab benda dia berbeza. Kalau kita katakan ini adalah the whole thing, ini adalah sebagai extension 1. Boleh? Ni 1.
Ni 2. Ni 3. Ni 4. Ini 5. Ini extension 1. Salah satu je anda boleh extend. Anda tak boleh extend semua. Satu je extend. Ataupun anda extend 3. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Ni 4. Ini 5. Apa impact dia? Kalau ini lekuk 3, dalam 3, kita tahu ini adalah saham. Anda bandingkan dia dengan indeks. Itu je. Gold anda bandingkan dengan US 500. Kepada indeks dia, bukan kepada indeks tunai, kepada indeks dia. Jadi dapat tak saya nak lukis lekuk 3 di sini? Boleh? Boleh? Kalau saya nak letak 3 kat sini. Kalau dia lekuk 1, boleh tak? Fikirkan kat mana yang anda, kat mana yang ada tak bersilang. Anda boleh lukis lekuk 3 kat sini. Sini pun boleh. Banyak tempat untuk anda letak lekuk 3. Hari ini kita cerita structure je. Yang asas dahulu. Di mana kalau saya nak katakan dia lekuk 3, indeks dia tak boleh jatuh macam ni. Tak boleh. Dalam sini, indeks dia dalam sideway. Indeks tak jatuh. Jadi, sama ada sini sebagai 3 ataupun sini sebagai 3. Tak ada beza pun. Asalkan indeks dia tak macam ni. Tu tak ada. Okey? Tu kaedah paling ringkas. Kat mana kita nak tahu bahawa ini adalah 1 dan 2. Atau macam kita kata 1 dan 2. Anda tengok dia punya ni. Dia punya momentum. Iaitu disitulah penggunaan indikator. Saya gunakan stokastik dan juga RSI. Letak kat atas ni senang sikit nak tengok. Kalau kat sini berkecamuk banyak sangat. Naik time frame. Nampak? Ini setahun. Jadi anda dapati kita ada macam ni. Boleh? Jadi ini adalah 1, ini 2. Itu je yang perlu dibuat. Habis cerita sini. Anda cuma lukis yang di sebelah sini. Faham tak? Dan barulah turun time frame. Anda cuma risau pasal yang dari sini. Daripada bawah ni. Anda cuma risau 1, 2. Anda cuma risau yang di sebelah sini. Lain yang di belakang sukati dia. Itu lupakan. Anda start melukis. Dunia anda bermula dari sini. Dari sini dunia anda bermula. Dan anda turun time frame. Kat mana yang anda nampak? 1, 2, 1, 2. Itulah guna indikator tu. Tanpa indikator tu hampir mustahil. Sebab anda boleh lukis apa sahaja dan tanpa korelasi. Okey. Itu adalah untuk indeks dan saham senang nak lukis. Sebab dia adalah struktur motif. Yang besar dia 1, 2. Yang susah nak lukis, banyak cekadak dia adalah komoditi dan juga kepada mata wang. 2 tu susah. Tapi komoditi simple sikit. Sebab apa juga yang jadi, dia bermula dari bawah. Ya? Hari ni siapa tanya saya? Pina tanya pasal FCPO. Mungkin ada peminat FCPO sini. Kita akan lukis dia sebagai 3 of 3. Dia 2 je. Structure market cuma 2. 5, 3 ataupun 3, 3. Jadi, apa maksud yang 5, 3? Yang yearly tadi.
Yang yearly tadi, setahun tadi, untuk apa? Untuk Barrick. Itu satu. Kalau gold, itu A. Saham Malaysia dia banyak. Actually dia simple. Actually tak juga. Tak juga. Cumanya dia banyak berlubang kalau pergi time frame kecil kan. Sebab apa, banyak sangat pump and dump. Banyak sangat pump and dump. Tu yang susah. Okey, tapi anda perlu ada satu structure, satu dalam otak kita, kat mana yang low market, kat mana dia punya apa, kat mana apa structure besar, dan baru dapat lukis. Masalahnya bila anda zoom in, buka H1, lukis segala-galanya dekat H1, itu pengsan. Siapa yang buat macam tu, jangan buat Elliott Wave. Anda akan mengarut. Masa betul, dia betul sangat. Masa salah, habis semua. Jangan. Elliott Wave ataupun mapping adalah multi time frame. Momentum, kalau anda gunakan teknik momentum, itu mungkin satu time frame. Okey? Cuma tengok satu je structure, breakout. Siapa yang suka trade breakout ni kan. Breakout dia patah balik. Cantik. Okey. So, kalau anda melukis kepada apa ni, FCPO ataupun komoditi, anda akan pegang 3 dari bawah, 3 dan seterusnya 3 ke atas. Okey, soalan Ustaz Jebeng mengenai gold. Adakah gold kita akan katakan sebagai lekuk 3? Okey, XAU US dollar. Ni gold. Okey. Kalau saya katakan ini sebagai lekuk 3 Ustaz Jebeng. Tengok 1, 2, 3, 4. Ni tak dapat lekuk 3. Nampak tak? Kalau tak nampak, anda pergi time frame besar. Tak dapat lekuk 3. Ni tak dapat. Habis-habis inilah dah lekuk 5. Lepas tu gold buat yang besar. Kalau kita nak lukis gold macam ni, apa yang boleh membuatkan gold jatuh? Situlah guna dinamik. Kalau saya lukis macam ni, nombor 1, sama ada US dollar amat kuat. Ni US dollar belakang. Nombor 2, gold cuma jatuh macam tu, ada 3 benda. Tengok daripada sudut kaitan dia dengan US dollar. Yen amat kuat, risk off. Maksudnya UJ jatuh, indeks jatuh. Nampak? Ataupun nombor 3, indices pecut kuat dan gold jatuh macam ni. Risk on. Yen jatuh ke bawah, risk on, ataupun indeks naik ke atas. Sebab orang lepaskan gold. Jadi kalau saya nak lukis macam ni, ini sebagai lekuk 5 dan ini A, dan kita sedang membuat B. 3 benda ni, indeks ke atas, pecut, lekuk 3, laju. Yen ke bawah, laju. Maksudnya yen pay pecut ke atas, dolar pecut ke atas. Kalau saya nak lukis dia sebagai A, B dan habiskan. But kita tak lukiskan benda tu. Itu adalah amat-amat agresif. Yes, satu tak ada dalam teknikal dia. Yang kita dapat lukis adalah ini sebagai extension.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah masanya bila indeks buat 3 dalam 3 yang besar. Kalau goal nak buat benda ni. Apa risiko satu lagi nak lukis? Ni 1, ni 2, ni 1, ni 2. Nampak? Ni 1, ni 2 dan 3 dalam 3. Kalau ini nak berlaku, US dollar amat lemah, yen kuat, indices lemah. Ingat dinamik 3 ni. Bila anda nampak any instrument, satu dengan memahami dinamik, anda nak lukis apa pun boleh. Yap, kalau dia tengah buat A ataupun C. Sebab itu, goal dia trending. Bagi mereka yang trade, tengok banding. Mana satu yang lebih senang trade? Saya tunjuk. Ini gold, ini FCPO. Mana satu yang anda lebih senang trade? Alah, ni tak naklah pula dia sama. Kenapa dia tak sama ni? Saya pun tak tahu kenapa dia tak nak sama. Okey. Okey, ni dah. Dia pergi pecut balik ke sana. Okey. Jap. Okey. Ni terlalu besar, turun. Saya tanya kepada anda, mana satu yang lebih senang anda nak trade? Oh, patutlah. Saya jarang on magnet tu. Siapa yang selalu on magnet tu? Mana satu yang lebih senang anda trade? Simple jawapan dia adalah mana satu yang lebih trending. Bagi mereka yang trade intraday, FCPO ni cantik. Kenapa? Dia range. Dia sampai satu tempat, dia hormat kepada support resistance. Gold, kalau dia nak langgar, dia langgar. Sebab dia trending. Sebab itu gold, bagi mereka yang suka trading momentum, dia cantik. Dia break, dia break, kan? Tapi bagi mereka yang range trading, gold ni sakit. Faham? Tu beza dia, sebab gold ni lebih trending. Okey, ingat, bila kita melukis untuk komoditi, your view adalah sentiasa kepada 3-3. Kenapa? Kalau komoditi mahal sangat, apa jadi kepada saham tadi? Saham tak dapat nak trend. Sebab itu kita akan melukis komoditi kepada 3-3. Tu beza dia. Jadi, ada cari cara untuk nak lukis ini sebagai 3 dan 3. Sebelum naik, another 3. Dan barulah anda cuma risau yang sebelah sini. Sebelah sini. Sebab anda dah dapat 3 kat situ. Adakah dah berlaku reset tak? Tengok kepada indikator dia.
Okey, tak nampak pergi ke time frame yang lebih besar. Itu je. Satu, dua, dan tiga. Kepada low ini, lukis sebagai tiga. Satu, dua, dan tiga. High kat sini dengan divergence, tak naik. Jadi anda akan lukis satu, dua, dan tiga. Jadi anda carilah, aku nak lukis ABC ke WXY ke apa ke. Jadi kalau anda tahu dia adalah tiga, sama ada ini A ataupun W, ini B ataupun adalah X, ini C ataupun sebagai Y. Untuk lengkapkan W. Itu je. Boleh? Ataupun satu lagi yang lebih agresif adalah A, B, C, W. Sini X, sini A, sini B, sini C. Kenapa kita tak dapat lukis macam tu? Sini Y, sini W. Apa pun dia habis sebagai W. Kenapa kita tak dapat lukis macam ni? Fibonacci. Daripada kosong ke atas ni dan ke bawah ni. Okey, ni boleh sebab tak sampai 1618. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Saya tak sampai 1618. Daripada reset kat sini. Daripada reset sini. Ini low tapi ini tak buat low. Jadi anda ambil yang belakang dia. Itu tempat tarik Fibo. Kalau dia tak sampai 1918, anda boleh lukis sebagai W, X dan Y. Boleh? Don't worry about apa dia punya label tu. Yang penting adalah level Fibo dia. Don't worry so much about label dia. Jadi sekarang ni yang anda risau cuma kawasan sini. Daripada sini. Anda cuma tengok time frame kecil dari sebelah sini. Yang penting sini anda labelkan sebagai W. Anda tak dapat labelkan dia sebagai ABC. Saya nampak ramai lukis dia sebagai ABC kan, ataupun 1, 2, 3, 4, 5 kan, Joe. Ni 1, ni 2. Mana dia entah. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Kat mana dalam ni dia nak lukis 3? Ramai orang lukis tu. 1, 2. Lepas tu entah kat mana dia. 3, 4, 5. Boleh? Boleh. Lepas tu masalahnya sini dia habiskan sebagai 1. Tu masalah. Dia sebenarnya selagi anda tak langgar hukum. Yes. Saya ada full chart dan actually saya provide chart FCBO daily untuk some broker. Bukan broker Malaysia. Bukan broker pun. Kepada institution. Bukan broker pun. Untuk dia buat analisa in-house. Tapi tak pakai nama saya lah. Okey, ni tak dapat dilukis sebagai ni. Jadi kita akan lukis sebagai 3. Okey. Itu adalah untuk bila anda melukis. Ni asas dulu. Esok baru kita cerita Fibo apa semua. Jadi yang pertama tadi, kita ulang sikit. Yang pertama tadi adalah kepada saham dan indices, di mana kita akan sentiasa mencari cara untuk lukis 5 dan 3. Kecuali memang tak dapat. Kecuali memang tak ada cara. Ada je cara dia. Cuma tinggal kreatif tak kreatif lagi. Nombor 2, komoditi.
adalah dari bawah 3, 3. Sama ada ini adalah A, B, C or whatever kat sini. Yang anda tahu sini adalah habis dia. Anda cuma risau yang sebelah kanan ni. Boleh? Dan yang ketiga adalah mata wang. Beza nak lukis mata wang. Okey, kita ambil USD JPY. Beza bila kita melukis, dan anda kena ambil yang paling lengkap cat dia, yang paling lama. Mata wang, so minit lagi, thank you. Mata wang, anda payah nak cari anything yang 70 sebelum tahun 70. Faham tak? Sebab sistem fiat di mana mata wang tu dinilai, dulu mata wang ni dinilaikan against gold. Faham tak? Kebanyakan mata wang dinilaikan against US dollar. Lepas tu US dollar diapungkan dinilaikan kepada gold. Fix nilai dia. Tu sistem Bretton Woods. Jadi selepas tu, kalau ada orang katakan, aku ada lah cat ringgit Malaysia tahun 52. Malaysia pun belum ada. Faham? Saya masih ingat lagi nganga. Aku lukis cat ringgit Malaysia against US dollar. Tahun lama aku tengok data sampai tahun 52. Masa tu angguk je, balik tu baru fikir. Malaysia mana ada tahun 52? Nganga sekejap. Dah basah. Basah kena bohong. Basah lenjun. Dia cerita okey. Basah saya balik. Faham? Mandi aku. Tak dapat lupa. Balik masa dia terangkan cerita cat. Dahsyat cat dia. Dahsyat. Cat dia lah paling dahsyat dalam dunia. Bagus. Balik tu basah. Okey. Mau tak anjing? Dia lukis ringgit Malaysia against US dollar tahun 52. Masa tu, kita ada cat tahun berapa je ringgit. Balik tu baru fikir, Malaysia tak ada lagi. Macam mana dia lukis 52 ringgit? Mana ada? Okey, mata wang tahun 71 ke depan. Anda mungkin nampak pound sterling. Pound sterling mungkin ada. Pound sterling, tu mata wang yang kira central bank dia dah ada. Ataupun US dollar. Tapi lain daripada tu, jarang nak jumpa. Jarang. Gold against US dollar, tu ada 18 tahun 1800 lebih. Okey, saham. Okey, untuk mata wang ada dua. Yang pertama adalah dia sentiasa dilukis 3 dari atas ataupun 3 dari bawah. Ingat, mata wang ni didagangkan against mata wang yang lain. Macam anda trade, anda dagangkan Apple ditukar dengan Microsoft, faham tak? Tak ada kan? Saham Apple tukar cat Apple boleh buat pun. Ni cat Apple Microsoft. Boleh? Anda buat macam ni. AAPL MSFT. Anda buat macam ni. Boleh? Kita dapat dia punya ratio. Ini ratio. Mana satu saham yang lebih berharga? Kan? Gold silver ratio. Kan? XAU XAG. Gold silver ratio. Betul lah. Gold silver. Gold dia ada, memang ada ratio dia pun. Gold silver ratio. Ni. Okey. Now balik kepada cerita mata wang. Mata wang adalah 3-3. Dia tak dapat lukis trending 5-3. Kenapa? Kalau tak, satu mata wang tu kosong jadi je. 5-3 dia boleh 5-3. Tapi 5 tu menghabiskan A.
Faham tak? Kalau anda katakan ini adalah A, ini adalah 1, ni 2, ataupun anda katakan ini 1, ni 2, ni 3, ni 4, ini 5. Ya? Anda hendaklah labelkan sini sebagai A. Anda tak boleh labelkan dia sebagai 1. Faham? Tapi daripada sudut dinamik, kita tak dapat lukis ini sebagai A. Kenapa? Ingat, apabila kita ada indices dinamik, UJ pergi mana? Di sinilah penggunaan dinamik. UJ, ini adalah US 500 ataupun Dow Jones. Okey, kalau anda katakan ini adalah 1, ni 2, ini 3, di mana kat sini kita ada 3 of 3, ini 3 of 3. Sebaliknya dekat sini anda nampak indeks naik. Itu tak boleh. Macam mana kita selesaikan masalah tu? Nampak Ustaz? Jadi anda tak dapat lukis dia sebagai motif structure. Sebagai motif. Tak boleh. Kalau anda lukis 3 dalam 3, ini tak boleh naik. Sama ada dia sideways ataupun dia jatuh. The only way untuk anda selesaikan dia adalah anda jadikan sini sebagai A, B dan C. Faham? A, B, C, ini habis W. Supaya kalau jatuh pun, dia jatuh dalam correction. Disebabkan ini naik. Dia macam ni. Kalau ini naik ke atas, kalau UJ ni jatuh ke bawah dengan motif, ataupun kita ambil yang sama satu lagi kepada yen pair yang lain. Tengok AUD JPY. Okey, AUD JPY. Okey. Anda nak samakan macam ni. Okey. Yang di sini kalau anda nak tandakan sini sebagai 3 dan anda katakan sini sebagai some sort of 3, indeks tak dapat naik. Faham tak? But indeks tak dapat naik sebab yen dynamic. Kalau anda katakan 3 dalam 3, indeks tak dapat naik. Indeks kena jatuh. Itu yen dynamic. Faham tak? Anda tak boleh lukis dia sebagai 3 of 3. Anda kena jadikan dia sebagai structure correction. Faham? Kalau kita katakan ini adalah 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi kita ada 3 of 3 dalam ni. 1, 2, 3 dekat sini. Jadi indeks kat sini kena jatuh. Tapi indeks tak jatuh. Indeks sideways ataupun ke atas waktu tu. Faham? Jadi untuk selesaikan masalah tu, ni yang kita lukis untuk UJ. Sebab itu certain instrument saya letakkan yang penuh macam euro, US dollar. Sebab untuk ceritakan dynamic. Macam UJ saya letakkan yang monthly chart dia. Kita kena jadikan dia sebagai W. Ni chart ni tak lengkap. Dia jadikan A, B, C. 3 dalam 3. Yes. Tapi dia menghabiskan structure C. Ini bukannya
1, 2, 3, 4, 5. Ni tak dapat. Dia menghabiskan C. Faham? Yes, 3 dalam 3, betul. Tapi 3 dalam 3 sini adalah dollar. Bukannya indeks dinamik. Bukannya yen dinamik. Okey, so kesimpulan kita, bila melukis indeks 5-3, bila melukis komoditi 3-3 dari bawah, ataupun 3-3 dari bawah ataupun dari atas. Tu yang anda kena pegang. Bukannya main, dia punya korelasi kepada semua yang lain. Bukan cuma lukis satu instrumen, hidupku dan matiku semua satu situ. Tak dapat. Dan faktor momentum untuk menentukan structure. 5-3, 3-3 kat mana dia habis. Okey, kita sambung besok. Besok kita akan spesifik kepada structure motif. Malam nanti segmen Pick of the Week, saya dan Siti Wani, InsyaAllah, dan bersama host kita pada jam 8 nanti, sekejap lagi. Nak bonus sistem dengan sistem anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.